Perikatan Nasional tidak memberi pendedahan awal terhadap perkembangan budaya. Maka sebab itulah pelajaran sastra, seni dan budaya mesti diperkenalkan semula agar mereka dapat memahami beza kompleks budaya iaitu budaya rendah, budaya tinggi dan budaya popular. Sistem pendidikan mesti melihat proses metamorfosis nilai dan norma manusia. Maka proses terawal ialah mendekatkan mereka dengan sistem yang paling cepat mengalami anjakan iaitu budaya. Sebab itu pengajian seni dianggap sebagai gerakan etika yang akan membentuk proses kepercayaan manusia. Seharusnya begitulah. Zaman macam ni memang semua mahukan glamour, gila glamour lah katakan. Mengejar glamour sekaligus mencapai cita-cita dan juga mencari duit lebih. Bukankah bagus dapat jadi glamour? Tapi glamour yang bagaimana sepatutnya diikut? Ada caranya. Dah glamour tapi jangan lupa diri dan pastikan kita betul-betul menghayati dunia yang diceburi. Terima kasih Fahmi, terima kasih rakan wartawan Shima sebagainya sebelum itu. Dan saya sempat melihat dalam Facebook wartawan banyak lagi pandangan-pandangan yang belum kita baca sebenarnya. Okey, saya nak ambil satu daripada Mo Arif. Cara hidup glamour merupakan suatu yang subjektif di mana latar belakang seorang remaja menjadi indikator atau penanda ke arah mana seseorang itu cenderung. Kehidupan glamour bagi remaja yang hidup di bandar dan tidak mempunyai telapak serta tidak mengetahui identiti sendiri merupakan suatu yang menarik. Justru ke arah glamour dan sebagainya. Sebaliknya remaja yang mengetahui asal usul serta mempunyai jati diri yang tinggi memandang cara hidup glamour sebagai suatu yang janggal. Itu pandangan Mo Arif mengatakan itu. Satu lagi email daripada Hafaza Hudairis katakan, pada pandangan saya glamour ini telah diselewengkan oleh ideologi yang dicipta oleh Barat zaman-zaman MTV dulu kan, dikatakan abad ke-20, dan glamour kini sangat berkait rapat dengan cara hidup hedonisme dan kebanyakan remaja kini sangat sempit ruang lingkup glamournya di mana mencari glamour dari rancangan-rancangan realiti dan sebagainya. Okey, bagaimana kita nak buka luaskan supaya glamour ni suatu yang akhirnya memberi manfaat, suatu yang positif dan memandang ke depan. Okey, jadi sekarang ni mereka kena gunakan kekuatan glamour itu untuk mencari untuk menambahkan lagi kekuatan diri mereka. Sepatutnya. Kita ambil contoh mudah lah. Katalah misalnya David Beckham, right? Dengan kekuatan bola sepak dan sebagainya, dia glamour, right? Jadi dia boleh melakukan sesuatu. Terlibat dengan projek dan sebagainya kan, yang boleh menyeru orang untuk kebaikan contohnya, right? Jadi pada saya perkara-perkara sebegini juga perlu dimasukkan ke dalam individu-individu ataupun remaja kita. Semoga mereka tidak, kata orang tu, hanya dalam bidang di sini mata-mata, tetapi dia juga ada tanggungjawab terhadap masyarakat. Memberi balik. Beri balik. Sebab itulah bila mereka dah hebat yang amat sangat, maka benda-benda begini dia boleh bila beri pulang balik kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun terasa macam wow, glamour dia itu ada positifnya. Bukan hanya untuk diri sendiri dan membesarkan apa ni kata orang tu kantongnya sendiri. Okey. Tentang itu juga saya sempat kita mendengar sebelum 2-3 hari ini anak-anak muda kita daripada sekolah menengah di Kedah katakan menang anugerah alam sekitar, membuat persembahan terbaik di Helsinki, Finland sebelum ini. Jadi anak-anak muda beginilah yang perlu kita ketengahkan, bukan setakat mereka yang berjaya dalam bidang sukan, tetapi bidang-bidang kecemerlangan akademik juga perlu kita naik tarafkan. Dan seperti Maya Karin misalnya, walaupun berlakon pun bagus, mendapat award, mendapat anugerah sebagainya, tetapi memberi balik kepada masyarakat dengan memberi pulangan dalam bentuk aktiviti kemasyarakatan, alam sekitar dan sebagainya. Jadi ikon tu, dari label ataupun pelabelan ikon tu suatu yang besar. Tetapi kalau silap langkah ataupun silap pelabelannya, ikon tu akan memusnahkan ramai orang. Kalau pengikutnya ramai. Sebab itulah image kena jaga sentiasa. Tanggungjawab pada diri sendiri dan kita kena sedar pergerakan kita akan diperhatikan. Okey, jadi dalam hal ini pada saya ikon itu apabila dia dah tahu dia itu ikon, jadi dia kena mengambil berat terhadap apa yang sepatutnya dilakukan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi apabila perkara-perkara negatif yang dilakukan walaupun kecil saja, media tentulah akan membesarkannya. Kan? Jadi ini berita. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diambil kira lah. Sebab kadang-kadang dalam keadaan mereka syok dengan glamour dia, tiba-tiba dia lupa faktor-faktor yang sebegini yang boleh juga mengundang masalah yang besar kepada dia sebenarnya. Jadi nasihat Prof kepada remaja-remaja macam inilah, kalau ada hajat lah lepas ni AIF ke-8 nak masuk ni kan. Jadi pada mereka begini, apa yang nasihat terbaik untuk mereka? Itulah. Okey, nak kejar glamour tak salah. Tetapi carilah
kekuatan yang sebenarnya, carilah ilmu dan kemudian tunjukkan kelainan. Tunjukkan kekuatan kita tersendiri. Bukannya nak ikut orang lain, nak jadi mawi yang keempat ke mawi yang ke-10 ke, tak kisah. Okey, kita tidak mahu. Kita nak individu kita sendiri. Jadi kemudiannya pada masa yang sama, dengan kekuatan glamour itu, kita menggunakan secara positif dan menjadi ikon yang positif dalam masyarakat kita. Bukannya kita mengajak orang untuk melakukan perkara-perkara yang banyak negatif. Renung-renungkan dan selamat beramal. Okey, itu penutup daripada Profesor Madya Dr. Izzuddin Haji Ali. Terima kasih Prof kerana berkongsi pengalaman dan idea pada malam ini. Ataupun kita malam esok, sempena Hari Buruh, sempena Hari Pekerja, kita akan cerita bincang tentang pekerja berpengetahuan. Untuk itu, sekian. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Pekerja. Jumpa lagi.